Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Identiti calak kebrunaian hendaklah diwarisi oleh setiap belia agar lebih berdaya tahan. Pindaan Akta Pendidikan Wajib umur wajib bersekolah 6 tahun kepada 5 tahun dilaksanakan pada Januari 2024. Kemampanan kekal menjadi teras Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dalam usahanya yang berterusan menyokong Wawasan Brunei 2035. Di samping itu, ia juga akan terus memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, membuat pelaburan dan memacu impak sosial yang positif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengurusi BIBD menyatakan perkara tersebut selepas BIBD menerima anugerah Bank of the Year Brunei 2023 oleh The Banker. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berkata, penganugerahan itu membawa tanggungjawab besar dan meningkatkan keazaman bank berkenaan untuk bukan sahaja terus memberikan perkhidmatan perbankan Islam yang luar biasa, malahan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara Brunei Darussalam. Anugerah tersebut diterima oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD pada acara yang diadakan di London baru-baru ini. Golongan OKU perlu diberi perhatian dalam semua hal, sama ada urusan duniawi maupun ukhrawi, lebih-lebih lagi dalam hal ibadah. Perkara itu disentuh dalam tazkirah khas semasa Majlis Qalbun Salim. Diadakan sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2023 oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan bacaan doa kesyukuran khas orang kelainan upaya dan doa keselamatan untuk rakyat Palestin. Majlis diadakan sebagai melahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada golongan orang kelainan upaya yang meraih pencapaian dalam perkembangan masyarakat. Pengendalian serta pelaksanaan pengambilan pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN ke-12 menunjukkan kekuatan serta kedayatahanan program tersebut ke arah melahirkan serta mengukuhkan belia yang berintegriti, berdisiplin dan bertanggungjawab agar mereka menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing ke arah mencorak pembangunan negara di masa akan datang. Identiti calak kebrunaian hendaklah diwarisi oleh setiap belia bagi mengekalkan serta memperkasakan identiti kebrunaian agar dapat menjadi lebih berdikari dan berdaya tahan dengan amalan nilai murni. Perkara tersebut terkandung dalam teks ucapan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan sempena Majlis Pelancaran PKBN pengambilan ke-12. Majlis berlangsung pagi tadi di kem latihan PKBN Kampung Batu Apoy, Temburong. Teks dibacakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
Jelasnya, para belia memainkan peranan penting dan merupakan kunci utama di samping mempunyai intipati bercarih, berkarih, berlurih yang akan dapat menerajui serta merealisasikan aspirasi negara iaitu Wawasan Negara 2035. PKBN berjaya melahirkan lebih ramai belia yang berdaya tahan, berdaya saing dan berdisiplin ke arah pembangunan negara. 470 pelatih menyertai PKBN pengambilan ke-12. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Alhamdulillah, semangatnya pun kuat untuk masuk PKBN ni. Harapan kami, hopefully bersemangat lagi lah untuk future life-nya lah. Harapan saya selepas masuk PKBN ini agar dia menjadi anak yang memang ada rasa keyakinan diri. Anakku yang kebungsuan tu, laki-laki semoga ya adalah berjaya, berdisiplin selepas ini. Sebelum ni saya nak berapa banyak pengalaman fitness lah. So ni mesti juga ikut lah aktiviti jasmani. Siap menjadi platform bagi belia berkongsi ilmu dan peluang menjalinkan kerjasama. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama kami. Pindaan Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah dari 6 tahun kepada 5 tahun akan mula dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2024. Pindaan tersebut mewajibkan kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun untuk bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara ini. Bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula awal tahun berikutnya. Perkara tersebut dijelaskan oleh Pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap, Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan pada sesi wawancara pagi tadi di Kementerian Pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan sukacita menyeru dan menasihatkan para ibu bapa atau penjaga untuk memberikan kerjasama bagi memastikan anak-anak mereka menghadiri sesi persekolahan bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pembelajaran atau mendapat pendidikan. Lebih-lebih lagi mereka yang masih dalam lingkungan umur Akta Pendidikan Wajib. Matlamat utama bagi pindaan ini dilaksanakan adalah untuk memastikan setiap kanak-kanak di negara ini diberikan peluang dan akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti sejak awal umur mereka lagi, yang mana ianya adalah selaras dengan pelan strategik Kementerian Pendidikan dan komitmen di peringkat antarabangsa. Sementara itu, mana-mana pelajar yang dalam lingkungan Akta Pendidikan Wajib iaitu mereka yang berumur 5 hingga 14 tahun sebelum mencapai 15 tahun dan yang telah lama tidak menghadiri sesi persekolahan atas sebab-sebab tertentu, Kementerian Pendidikan mengalu-alukan mereka untuk mendaftar dan menghadiri sesi persekolahan dengan berhubung terus ke sekolah masing-masing atau Jabatan Sekolah-Sekolah melalui bahagian hal ehwal pelajar. Bersempena kempen Hari Bertindak Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 RPN Lumut, Pertubuhan Pesilak Warisan Pelangi Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Veteran ABDB Cawangan Daerah Belait pagi tadi mengadakan kempen kebersihan pantai. Kempen diadakan di Pantaran Klub Rekreasi Liang Lumut LLRC hingga Pantai Rekreasi Pranginan Lumut. Hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara juga diadakan bersempena Hari Sukarelawan Antarabangsa. Kempen merupakan platform untuk mengumpul masyarakat dalam pembangunan semangat sukarelawan.
Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan memulakan kempen Hari Bertindak dengan aktiviti sukarelawan. Acara berlangsung di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Pelbagai aktiviti disediakan untuk orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kempen diadakan sehingga esok. Aktiviti seumpamanya bertujuan menggalakkan orang ramai memberi sokongan kepada kempen Hari Bertindak dengan menghulurkan bantuan serta berkongsi ilmu dan kepakaran. Juga diadakan sempena kempen Hari Bertindak Bahas Muhibah 2023 debat persahabatan di antara Brunei dan Singapura. Acara diungkayahkan oleh The Curious Playgrounds dan Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu Singapura petang tadi di Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Bertemakan pendidikan inklusif ialah impian yang boleh dicapai. Dua buah pasukan berentap iaitu pasukan pencadang dan pasukan penyanggah yang setiap pasukan diikuti oleh pelajar-pelajar Brunei Darussalam dan Singapura. Melaluinya, pelajar dapat meningkatkan penguasaan bahasa Melayu, kreativiti serta kolaborasi bersama. Ia juga menjadi platform untuk mencapai wawasan Brunei 2035 yang berobjektif memberikan belia Brunei pengetahuan, kemahiran dan kesempatan untuk bergiat aktif dalam pembangunan negara. Juara disandang oleh pasukan pencadang manakala Khadijah binti Mazalan dari Madrasah Al-Sagof Al-Arabiah Singapura sebagai pembahas terbaik. Sekali lagi berikan tumpukan bagi memudahkan kalangan orang kelainan upaya pendengaran berinteraksi dengan orang ramai sama ada berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan dan juga sosial. Itu antara tujuan kursus asas bahasa isyarat diadakan. Petang tadi kursus selama 3 hari anjuran Persatuan Bahasa Isyarat Jurualih Kitani ringkasnya bijak berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Pusat Belia Daerah Tutong. Penyampaian sijil kepada 16 peserta disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Melalui kursus ini, ia dihasrat dapat mengembangluaskan lagi penggunaan bahasa isyarat selain dapat melahirkan jurulatih bahasa isyarat yang bertauliah dan diperakui. Saya sendiri mengajar autistic children. Jadi ini saya dapat adaptasikan kepada mereka kerana kebanyakan daripada student autistik ini adalah non-verbal. Jadi sebagai inisiatif untuk berkomunikasi bersama mereka, saya dapat berkomunikasi dengan kawan dan orang-orang berkelainan upaya. Di samping itu, saya juga dapat mendekatkan lagi hubungan dengan mereka serta membuatkan mereka tidak merasa terasing. Bagi memberi peluang kepada para peniaga kecil di negara ini mempromosikan produk dan servis masing-masing, Starbucks Event Management menganjurkan Year End Celebration YEC 2023 bersempena Pesta Disember Brunei tahun ini. Acara yang turut disokong oleh Brunei Tourism dan pengurusan Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah itu diadakan di Open Plaza Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mulai hari ini sehingga 31 Disember pukul 3 petang hingga 10 malam. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 30 pengusaha dari dalam dan luar negara menyertai YEC yang menawarkan pelbagai produk tempatan dan luar negara serta aktiviti menarik. Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Sendirian Berhad BSM dan Kaf Auto Sendirian Berhad mengumumkan kerjasama mereka untuk memenuhi peningkatan penggunaan kenderaan elektrik EV di negara ini.
Dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kemampanan dan inovasi, kerjasama tersebut menawarkan sokongan komprehensif kepada para pemilik EV dalam memenuhi keperluan pengecasan sementara, memudahkan peralihan negara kepada masa depan yang bersih dan hijau. Melalui kerjasama tersebut, para pemilik EV BMW akan memiliki pengalaman one-stop shop. Pagi tadi diadakan majlis penandatanganan kontrak kerjasama antara Shell Recharge dan BMW di Bridex, Jerudong. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Solihin bin Haji Aspar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengerusi bersama Electric Vehicle Joint Task Force. Awang Muhammad Nur Syafi'i bin Datu Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah pengurusan BSM, menandatangani bagi pihak BSM manakala QA Sendirian Berhad ditandatangani oleh ahli saku pengurus am syarikat berkenaan. Delegasi rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun siap ke-47 2023 di Tokyo, Jepun pulang ke tanah air lewat petang kemarin. Pada tahun ini, seramai 120 belia termasuk 10 ketua kebangsaan dari Jepun dan 9 buah negara ASEAN kecuali Myanmar menyertai rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun. Ketibaan delegasi dialu-alukan oleh Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Program siap diadakan bagi mempromosikan persahabatan serta pertukaran peserta belia antara Jepun dan ASEAN, khususnya negara Brunei Darussalam, secara berterusan di samping sebagai platform untuk para belia berkongsi ilmu pengetahuan dan peluang menjalinkan kerjasama. Alhamdulillah, kami juga berpeluang untuk memegang SG, iaitu Solidarity Group untuk SGD untuk semasa prefecture di Nagasaki. Additional responsibilities juga masa tu, which was a visit to the Prime Minister of Japan, which I also gave a speech. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sepanjang di Japan kami ada bersama foster family, yang mana itu adalah salah satu memori yang tidak dapat dilupakan. Boleh belajar secara langsung macam mana kehidupan the Japanese seharian dan juga dibawa ke tempat-tempat menarik. Festival Antarabangsa Motosikal Berkuasa Tinggi Kepulauan Borneo BIIBBF ke-21 membuka tirainya semalam dengan Malam Berdudun Kitani. Acara yang disertai 700 peserta dari pelusuk Kepulauan Borneo dan Asia Tenggara merupakan anjuran bersama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pusat Sejarah Brunei dan Pemoda. Diadakan sempena Pesta Disember Brunei. Acara berlangsung di ruang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Bandar Seri Begawan. BIIBBF ke-21 antara lain bertujuan mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi, sekaligus mendukung industri pelancongan serta peniaga-peniaga kecil dan sederhana melalui festival yang unik dan berprestij. Antara yang hadir, Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah kemajuan pelancongan, dan Awang Muhammad Faisal bin Haji Mat Saleh, pemangku pengetua Pusat Sejarah Brunei. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang festival yang berlangsung sehingga esok. Sementara itu, salah satu acara yang disusun dalam BIIBBF ke-21 ialah Multaka Melayu Islam Beraja. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Sejarah Brunei, Bandar Seri Begawan. Taklimat mengenai sejarah hubungan awal Brunei dengan Borneo disampaikan oleh Dr. Awang Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah. Taklimat bertujuan untuk mendukung konsep Melayu Islam Beraja dalam menanam dan menguatkan lagi semangat cinta dan taat setia kepada raja, agama dan bangsa.
Para peserta juga berpeluang membuat lawatan ke galeri pameran yang diadakan di pusat tersebut. Muslimah Takmir Masjid Kampung Bengkurong pagi tadi mengadakan majlis silaturahim antara Muslimah Brunei Darussalam dengan Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa Cawangan Tuaran. Majlis diadakan di Masjid Kampung Bengkurong. Rombongan 45 orang ahli Pertiwi itu diketuai oleh Datin Hajah Halimah binti Haji Siddiq. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan selawat tafrijiyah dan diserikan dengan persembahan tausyih. Rombongan juga mendengarkan penerangan dari Muslimah Masjid Kampung Bengkurong mengenai perkembangan dan kegiatan Muslimah Negara Brunei Darussalam. Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan mengadakan bengkel latihan garis panduan kebangsaan, pemakanan dan kegiatan fizikal bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di Negara Brunei Darussalam selama 2 hari bermula kemarin. Diungkayahkan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, bengkel disertai 46 pengurus dan pekerja yang berdaftar di JAPIM. Melalui bengkel ini, para peserta berpeluang mengongsikan pengalaman, pengetahuan dan amalan yang telah dan akan dilaksanakan di Pusat Penjagaan Kanak-Kanak bagi membantu menerapkan amalan cara hidup sihat dalam kalangan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Setakat ini, 69 buah pemilik Pusat Penjagaan Kanak-Kanak telah berdaftar di JAPIM di bawah Akta Pusat Penjagaan Kanak-Kanak 2006. Mana-mana pusat penjagaan kanak-kanak yang beroperasi tanpa lesen sah boleh didakwa di mahkamah di bawah Akta Pusat Penjagaan Kanak-Kanak dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda RM5,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut, dipercayai melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen. Kesalahan didapati semasa operasi sakat yang dijalankan oleh penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di kawasan letak kereta Mukim Kianggeh. Warga negara asing itu masing-masing didapati tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport dan bekerja bukan dengan majikan asal. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam pada itu mengingatkan orang ramai, terutama para majikan, untuk memastikan pas-pas pekerja adalah sentiasa sah dan memastikan pekerja masing-masing bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Kerja-kerja penggantian injap butterfly valve di Simpang 66 G10 Seria selesai dilaksanakan. Jabatan Kerja Raya dalam siaran medianya memaklumkan bekalan air akan kembali pulih namun memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Hubungi talian Darussalam 123 untuk bekalan air tangki. Orang ramai juga boleh mendapatkan bekalan air di beberapa lokasi yang disediakan. Perkembangan bola sepak Piala Singapura 2023. Pasukan Brunei DPMMFC berentap petang tadi bagi menentukan tempat ketiga kejohanan dengan menentang Tampines Rovers. Berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura, pasukan Brunei DPMMFC tewas kepada Tampines Rovers dengan keputusan 2-0. Sementara itu, aksi final malam ini menyaksikan pertemuan Hougang United dan Lion City Sailors di tempat yang sama.